Hari ni kita tengok ramai orang mencela orang sana, mencela orang sini, bodohkan orang kat sana, bodohkan orang kat sini, kata orang ni kurafat, kata orang ni bid'ah, hadis palsu, cara solat orang ni salah, cara kau solat betul. Sekarang ni Allah SWT buka aib engkau. Kalau kau nak tahu apa yang aku nak ulaskan, tengok sampai habis video ini. Jangan lupa like, share and comment. Apa pendapat korang? Kita boleh tengok solat dia. Allah, banyak pergerakan-pergerakan seperti orang yang tidak tahu solat. Seperti budak tadika yang baru nak belajar solat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Supaya hari ni kita tengok-tengoklah. Marilah kita renung-renungkan. Kita ni banyak aib yang Allah SWT tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni apa nak jadi dalam negara kita ni? Kita tengok asatizah kita kan. Kita panggil orang yang ada ilmu lah. Dia mencela sana, mencela sini sehingga kan mereka tak hiraukan apa yang akan terjadi pada umat. Adakah mereka ini tidak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sanggup mencela orang sana, mencela orang sini, bid'ahkan orang, kafirkan orang? Apa nak jadi? Tuan-tuan, kita hidup dekat atas muka bumi ini kerana apa? Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan rasa tinggi diri, kita rasa riak kerana apa? Ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan pada kita ni sehingga kan ilmu yang kita cari itu tiada manfaat untuk kita dan orang lain. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hatilah bila kita mencari guru. Hati-hati. Kerana apa tuan-tuan? Kita perlukan, kita mencari ilmu ni bukan untuk membangga-banggakan diri kita. Ataupun kita kafirkan orang sana. Kita cakap orang sini salah. Kita kritik orang sana. Kita kritik ulama' sini. Kita cari ilmu ni untuk apa tuan-tuan? Kita cari ilmu kerana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mencari ilmu untuk menyatukan umat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita di dalam Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa maksud tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan ketakwaan kamu. Maka peningkatan takwa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mempercepatkan penambahan pengetahuan dan pemahaman kepada kamu. Apa maksudnya tuan-tuan? Di dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan takwa. Kemudian barulah ilmu. Kalau kita mengaji, ternyata dalam sifat takwa itu adalah adab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai takwa di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Pemiliknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu adalah taqi ataupun dijamakkan muttaqin. Siapa itu muttaqin? Dan apakah ciri-ciri muttaqin? Ada dua tuan-tuan. Yang pertama, yang mempunyai adab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana solat dia, bangun tidur dia, cara makan dia, macam mana cara berinteraksi istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam lagi. Korang boleh cek pada surah yang ke-51 iaitu surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 23 mengenai adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, orang yang mempunyai adab sesama manusia. Korang boleh cek dalam surah yang ketiga Al-Imran ayat 31 hingga 34 mengenai adab sesama manusia. Tuan-tuan, kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu adalah sikap moral yang membimbing kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Kalau orang yang berilmu, akhlaknya tidak baik, moralnya belum baik, maka dia akan melakukan kerosakan yang sangat besar di atas muka bumi ini. Berbanding dengan orang yang tiada ilmu. Kita bagi contoh, okey? Contoh. Orang yang ambil rasuah yang bijak.
Maka dia tahu macam mana nak ambil duit itu dengan jumlah yang banyak. Berbanding dengan seorang pencuri yang tiada ilmu, maka dia akan mencuri dengan jumlah yang sedikit. Korang faham tak? Jadi, begitulah kepada orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Jangan ingat dia boleh bagi manfaat kerana kerosakan yang beliau buat akan lebih besar. Sebab apa? Tiada adab. Sebab itu, jika hanya ada pengetahuan ilmu sahaja dan tiada adab, maka dia boleh memberikan satu impak kerosakan atau mudarat yang lebih besar di dalam dunia ini. Dia macam ni. Sesiapa, korang perasan sebenarnya, sesiapa saja memberikan fatwa-fatwa dengan perkataan-perkataan yang buruk dan itu akan mendatangkan kecelakaan kepada umat. Contohlah hari ini, berapa ramai orang yang belajar ilmu atau pengetahuan yang suka berselisih faham. Ada juga yang jenis mencela si fulan, maki si fulan dan cari salah si fulan. Ramai kan? Contoh. Ada ramai suami yang baru mengaji, balik-balik je mencela isterinya. Begitu pula si isteri baru saja mengaji, terus membidaahkan suaminya. Sebenarnya apa tujuan untuk kita mencari ilmu? Tujuannya adalah untuk kita menyatukan umat. Bukan cari salah orang, bukan kita mengkritik orang. Yang kurang kita tutupi, kalau lebih kita turunkan dan samakan. Kan itu lebih baik. Jadi, apa salahnya dekat situ? Sebabnya adalah adab. Sebab tak belajar adab. Maka Islam datang untuk melatih adab kepada manusia terlebih dahulu dan di saat persamaan ilmu pun diberikan. Kerana saat kita belajar adab pun sebenarnya kita belajar ilmu. Ilmunya khusus adab. Sebab itu para ulama mereka mendahulukan adab terlebih dahulu dalam apa saja aktiviti mereka. Dalam semua hal mereka. Adab terlebih dahulu. Seperti mana kalau kita belajar mengenai imam-imam yang besar ni, seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, dia belajar mengenai ilmu, bab ilmu 4 tahun. Tetapi beliau belajar adab selama 16 tahun. 16 tahun, bye. Dan contoh yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah. Kita tahu banyak kitab-kitab Imam Nawawi yang telah beliau hasilkan. Sehingga hari ini kita masih lagi membacanya dan mentalaah hasil karya beliau. Imam Nawawi, walaupun banyak kitab yang dia karangkan, tetapi korang kena tahu, kitab yang pertama yang beliau hasilkan adalah kitab adab. Seperti mana? Iaitu kitab kepada Al-Quran. Adab mengajar Al-Quran dan adab mempelajari Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita tengok guru-guru yang pintar ni kan, dengan anak-anak murid dia, disebabkan mereka ni tiada adab, maka korang boleh nampak benda ini. Seperti mana tuan guru dia dan anak murid dia, apabila mereka cuma ada ilmu yang sangat tinggi tetapi tiada adab, maka sebab tu hari ini kita tengok ramai ustaz-ustaz ataupun sesiapa saja yang kita tengok pada media sosial ataupun apa sajalah yang ada yang kita dengar, sebab tu hari ini kita tengok ada orang mencela sana, mencela sini, bid'ah sana, bid'ah sini, sehingga kan macam-macam mereka kutuk kita punya ulama dan mereka rasa diri mereka lebih baik, lebih bagus, lebih berilmu daripada orang lain. Sebab itu murid-murid yang mereka lahirkan, maka akan lahirlah murid-murid yang suka mencela dan hasad, kebencian di dalam hati mereka lebih banyak daripada kebaikan. Sebab itu mereka akan cari salah orang lain, kritik orang lain. Kata Imam Nawawi rahimahullah, guru dan anak murid seperti ini, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka adalah ilmu yang
tiada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jauh-jauhkanlah daripada mereka-mereka ini. Dekat media sosial ramai orang kutuk sana, kutuk sini. Korang tengok contoh, yang ni pula dia kata orang ni, ulama ni, solat dia macam apa ni, sedangkan dia tak ada ilmu, dia tak belajar adab, dia tak tahu. Sebab tu Allah SWT bagi pengetahuan yang sedikit. Dia ada ilmu dia banyak, tapi Allah SWT tak cabangkan, dia tak belajar adab. Kita ni banyak aib yang Allah SWT tutup. Kita ni jahil, kita ni tak tahu apa-apa. Sebab tu hari ni mata kita ni jangan tengok salah orang lain, jangan tengok kelemahan orang lain. Kita kena tengok kelemahan diri kita sendiri, kesalahan diri kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, barulah kita akan hidup aman. Orang yang seperti ini, yang suka mencela orang sini, membida'ahkan orang, memperbodohkan orang sana sini, sebenarnya hati mereka tak tenang. Tak tenang pun. Sebab tu saya nak ingatkan kepada korang dekat luar sana, hati-hati mencari guru. Hati-hati. Ingat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. Kita satu kaumat.